Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah memperpanjangkan usia kita dan dipertemukan kita sekali lagi dalam kuliah bulanan untuk Masjid Tuan-Tuan pada malam ini. Dan marilah kita meneruskan bacaan kitab kita di dalam mata pelajaran ilmu tasawuf menggunakan pakai buku kurikulum kelas pengajian takmir yang telah diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam Perak Darul Ridwan. Pada malam ini kita akan membincangkan beberapa perkara tajuk dalam memelihara sebahagian daripada anggota yang pada tubuh badan kita anggota. Pertamanya ialah memelihara mata, memelihara telinga. Pengertian memelihara telinga ialah memelihara daripada mendengar perkara-perkara yang mungkar dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib memelihara mata telinga kita daripada mendengar perkara-perkara mungkar dan perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertiannya. Telinga sebagai satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala kurniakan kepada manusia. Pertama, dapat mendengar kalamullah. Itu yang pertama. Telinga yang Allah Taala kurniakan kepada kita yang pertama sekali ialah untuk kita mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Itu yang terkandung di dalamnya 6,666 ayat. Iaitu nikmat yang pertama yang perlu kita gunakan telinga kita, iaitu mendengar setiap ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Kalau boleh kita baca setiap hari. Kita aturlah dalam kehidupan harian kita banyak mana yang mampu kita boleh baca. Kalau tuan-tuan boleh baca satu juzuk, baca satu juzuk. Kalau tuan-tuan boleh baca satu muka surat, baca satu muka surat. Tetapi setiap hari. Bermula sekarang sampailah hari kita meninggal dunia. Itu yang terbaik. Kerana kalam Allah Ta'ala itu kalamullah. Siapa-siapa yang nak mendengar kalam Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala kepada dia, dia kena wajib baca Al-Quran. Itu caranya macam saya katakan tadi. Kalau tuan-tuan boleh baca sehari satu juzuk, bacalah sehari satu juzuk. Kalau tuan-tuan boleh baca sehari satu muka surat, baca sehari satu muka surat. Kalau tuan-tuan boleh baca setengah muka surat, baca. Janji baca tiap-tiap hari. Tuan-tuan, marilah saya mengajak diri saya dan kita yang ada di dalam masjid ini, jadikan 4 amalan ini sebagai amalan rutin kita. Untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 100 kali. Itu jadikan amalan.
Tujuannya apa? Untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua dosa-dosa kita. Kalau tidak, tuan-tuan, dosa-dosa itulah penyebab Allah Taala campak kita ke dalam neraka untuk dicuci. Jadi kalau tuan-tuan nak cuci di mana? Cuci di dunia ke nak cuci di akhirat? Cuci di dunia hanya dengan beristighfar ya. Itu. Kalau cuci di akhirat, cuci dia hanya masuk kena masuk diumbankan ke dalam neraka. Cuci habis semua dosa-dosa kita, barulah dikeluarkan daripada api neraka, barulah dimasukkan ke dalam syurga. Jadi orang yang memiliki akal yang sempurna akan memilih untuk cuci di dunia. Cuci di dunia ialah bertaubat. Itu je. Kalau tuan-tuan boleh beristighfar 100 kali, buatlah 100 kali. Kalau tuan-tuan nak beristighfar sehari 1000 kali, buat. Yang penting dosa-dosa kita dengan Allah Ta'ala ampunkan. Tujuannya apa? Supaya kita sifar dosa. Tujuannya itu, sifar dosa. Bila dah sifar dosa, akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu. 1000 kali susah tak? Tak susah bagi orang yang berkehendak. 1000 bahagi 5. Kenapa bahagi 5? Sehari semalam kita difardukan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jadi setiap kali kita sembahyang, selesai sembahyang, kita jadikan istighfar sebanyak 200 kali. Selesai. Itu. Kalau tuan-tuan dah buat, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan belum buat, ikhtiarlah untuk buat. Tujuannya untuk kebaikan tuan-tuan sendiri. Supaya apa? Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita itu sebesar gunung Everest sekalipun, InsyaAllah Allah Ta'ala akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari semalam 100 kali juga. Itu. Macam tadi. 100 bahagi 5. Itu. Kalau nak 100, kalau tuan-tuan nak 1000, buat. 1000 bahagi 5, 200. Kalau 100 bahagi 5, baru 20. 20 tu tak sampai 15 minit. Sekejap ya tuan-tuan. Itu. Kerana orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak, dia semasa hidup ni dia berselawat kepada Rasulullah, dia akan dibangkitkan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Di hari akhirat, tempat yang layak untuk kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah di dalam syurga. Jadi bila berjumpa dengan Nabi, confirm masuk syurga. Bila dah masuk syurga, tuan-tuan, dia tak ada bercita-cita nak keluar daripada syurga dah. Dia akan tinggallah di dalam syurga itu untuk selama-lamanya. Itu tuan-tuan. Jadi orang banyak berselawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dibangkitkan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Walaupun ada sepotong hadis, kita boleh bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk syurga. Tempat yang pertama yang boleh kita bertemu dengan Rasulullah ialah di Telaga Kausar. Cuba tuan-tuan bayangkan, di manakah diri kita dalam perhimpunan raksasa nanti. Itu perhimpunan raksasa bertemu, berhimpun, bermula daripada umat daripada Nabi Muhammad, daripada Nabi Adam sehinggalah umat akhir zaman. Berapa trilion tak tahulah. Di mana kita nanti.
Cuba tuan-tuan bayangkan di mana kita nanti. Kita pergi ukuf di padang Arafah pun dah ribuan dah pun. Tu jenuh kita nak berkumpul situ. Itu baru padang Arafah. Ini perhimpunan raksasa, perhimpunan yang terbanyak, semua manusia berhimpun. Di mana kita pada waktu itu? Jadi kita kena ingat, di situ tempat pertama kalau kita nak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia apa? Dapat kita minum air telaga Kausar. Itu. Ya. Yang kedua di mizan. Mizan, timbangan. Untuk mengharapkan syafaat Nabi. Itu kedua. Dan yang ketiga, sebelum melintasi titian siratal mustaqim, Nabi berkata, kamu boleh bertemu dengan aku di 3 tempat tersebut. Jadi persoalan kita, di manakah kita di waktu itu? Cuba tuan-tuan bayangkan. Jadi kalau kita tidak ada banyak, tidak bawa bekalan, khususnya selawat, macam mana kita nak bertemu dengan Nabi? Jadi itu tuan-tuan. Jadi sementara kita masih hidup di atas muka bumi ini, marilah saya mengajak diri saya dan tuan-tuan supaya banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang 100 kali tiap-tiap hari. Yang terbaik 1000 kali setiap hari. Sampai bila? Sampai hari kita meninggal dunia. Berapa tahun? Wallahu a'lam bishawab. Itu amalan yang kedua yang wajib kita buat kepada diri kita. Kita bebankan diri kita untuk berselawat. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Walaupun sehari 1 ayat, tak apa. Yang penting baca. Kalau tuan-tuan boleh baca sehari 1 juzuk, baca sehari 1 juzuk. Kalau tuan-tuan boleh baca sehari setengah juzuk, bacalah setengah juzuk. Kalau tuan-tuan mampu baca sehari 1 ayat, baca. Yang penting baca. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bersedekah. Itu bersedekah. Jadikan sedekah tu amalan harian. Sikit banyak itu teknikal saja. Jadi jadikan 4 amalan ini amalan rutin harian. Sebelum kita nak buat apa-apa, yang ni kita utamakan. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah di kalangan hamba Allah yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu habis. Jadi yang pertama, dapat mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca ayat inna jahannama kanat mirsada, itu ayat Al-Quran. In kana inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam, kanat adalah neraka jahanam tu mirsad, tenganga-nganga. Macam mana buaya yang tenganga-nganga menunggu mangsa dia. Jadi neraka tu tuan-tuan, dia tenganga-nganga, tunggu mangsa nak masuk ke dalam dia. Littagina ma'aba. Jadi neraka tu littaghi, bagi orang yang hidup semasa hidup di dunia ni bersangatan melampau. Melawan Allah Taala, melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Littagina ma'aba. Jadi neraka itu adalah bagi orang-orang yang bersangatan melampau, ma'aba, tempat dia kembali. Ingat, tempat dia kembali. Itu jaga. Itu salah satu ayat dalam surah Abasa wa Tawalla, kalau tak salah. Surah An-Naba. Itu. Habis. Bila kita baca ayat Al-Quran mengenai janji Allah Subhanahu wa taala, kita seronok, kita rasa seronok. Itu.
Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdaus, adalah bagi mereka itu adalah untuk mereka itu jannatul firdaus, surga firdaus, nuzula, tempat tinggal. La atau apa hajat dah, la yabghun anha hiwala. Bila dah masuk dalam syurga jannatul firdaus tu, dia tak ada bercita-cita nak keluar. Tu wal ya'mal amalan soleha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang nak bertemu dengan Tuhan dia, fal ya'mal amalan soleha, maka dia nak beramallah semasa hidup di dunia ni amal-amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah dia buat penyekutuan dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Itu dia hidup di dunia ni, kalau dia nak bertemu dengan Allah Ta'ala, maliqa rabbih falyamal amalan solihah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Bermula daripada bangun tidur di waktu pagi sehinggalah dia tidur di waktu malam, dia beramal dengan amalan yang baik, yang soleh. Tu kerana kita hidup di dunia ni, pergerakan anggota badan kita terbagi pada dua je tuan-tuan. Yang pertama amal taat, yang kedua amal maksiat. Dua tu je. Pergerakan badan kita ni, tubuh badan kita ni terbagi pada dua. Yang pertama amal taat, amal kebaikan. Yang kedua amal taat, amal maksiat. Amal taat terbagi kepada dua pula, iaitu yang wajib dan yang mustahil, harus. Contoh yang wajib, mendirikan semayang, itu yang wajib. Sehari semalam 5 waktu wajib. Kemudian amalan sunat, dua tu je. Jadi dia hendaklah beramal dengan amal taat, dua tu. Kemudian yang kedua amal maksiat. Amal maksiat tu amal kecelakaan, amal jahat. Amal jahat juga terbagi kepada dua. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Dua tu ya. Amal taat dua, amal maksiat pun dua. Amal taat wajib dan sunat. Amal maksiat dua, haram dan makruh. Dua-dua tu wajib kita tinggalkan. Jadi itulah amalan kita setiap hari sehinggalah kita mati. Jadi bermula daripada bangun tidur sampailah kita masuk tidur semula, kita buat kerja-kerja amalan taat. Amalan maksiat kita jauhkan sama sekali. Jadi itu yang pertama, dapat mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Yang kedua, dapat menerima maklumat dengan berkesan. Telinga kita bila elok, kita dapat mendengar maklumat-maklumat dengan berkesan. Berbeza orang yang telah tuli ataupun pendengarannya terjejas, dia tak boleh mendengar maklumat dengan elok. Kita ni masih lagi elok lagi ya telinga kita. Jadi dengarlah tu dengan elok. Itu habis. Yang kedua, dapat merasai nikmat dari deria pendengaran. Dapat mendengar alunan ayat-ayat Al-Quran. Betapa merdunya ayat Al-Quran sehingga tersentuh sampai ke dalam hati kita. Tanpa kita sedari meleleh air mata kita. Kerana apa? Mendengar ayat, kesedapan ayat Al-Quran yang dibaca oleh qari itu. Qari bukan kari ya tuan-tuan. Kita ni banyak kari.
makan kari, ini qori itu. Ada itu tuan-tuan. Begitu juga kita dapat mendengar hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ada 6 kitab hadis yang besar-besar. Pertama Sahih Bukhari, kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Daud, yang keempat Sunan Ibnu Majah, yang kelima Sunan Nasa'i, dan yang keenam Sunan Tirmizi. Ini semua kitab hadis di dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib kita pelajari. Cuma yang jadi masalah tuan-tuan di Malaysia ni, Ma'had Tahfizul Hadis kurang dapat sambutan. Yang seeloknya tuan-tuan, kita hafiz Al-Quran dan hafiz hadis, kerana dua ni adalah sumber rojokan umat Islam. Mula-mula hafiz Quran, kemudian kita terus mendalami hafiz hadis. Bila dua-duanya ada di dalam dada umat Islam, barulah dia dapat menjadi seorang Muslim yang sejati. Tuan-tuan, di Perak hanya ada satu saja, Ma'had Tahfizul Hadis, di sebelah Manjung sana. Maknanya 6 kitab hadis tu dihafaz. Semua hadis-hadis yang ada di dalam ke-6 hadis tersebut. Habis. Kemudian apa lagi nikmat deria pendengaran, mendengar alunan nasyid, syair, yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat daripada pendengaran telinga. Habis. Dalil Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah Ta'ala telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Bila Allah Ta'ala tutup hati mereka dan pendengaran mereka dan serta penglihatan mereka, walahum azabun azim. Orang yang dibutakan mata hati dia, telinga dia dan penglihatan dia, orang itu di dalam azab yang besar. Jadi kita janganlah Allah Ta'ala matikan hati kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala kunci. Bagi mereka yang Allah Ta'ala matikan hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka, mereka itu berada di dalam azab yang amat berat. Surah ayat 7 surah Al-Baqarah. Walau syaa Allah la zahaba bisam'ihim wa absarihim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jika Allah Ta'ala mengkehendaki, nescaya dia, iaitu Allah Ta'ala, melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala maha berkuasa membuat di atas sesuatu, di atas dunia ni. Habis. Itu dalil yang pertama, dalil Al-Quran. Sekarang kita masuk dalil yang kedua, dalil hadis. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzada fi uzuni Husain bin Ali hina waladatu Fatimatu bis shalah radhiyallahu anhum. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa ghairihima. Bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazankan dengan azan salat di telinga cucunya, iaitu Husain bin Ali, ketika telah dilahirkan oleh Fatimah.
atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengazankan kepada telinga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Husain ketika dia dilahirkan oleh anaknya iaitu Siti Fatimah. Sunat kita melaungkan azan kepada anak yang baru lahir. Tujuan azan itu tuan-tuan untuk menembuskan satu lapisan yang ada di antara telinga tu. Itu tujuan dia. Sebab itu disunatkan kita azan. Anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita ataupun anak buah kita ketika mereka baru dilahirkan. Tujuannya apa? Untuk memecahkan lapisan tu yang ada tu. Kalau tidak dia payah nak dengar. Benda-benda yang elok itu tuan-tuan. Habis. Cara-cara menjaga telinga. Mengelakkan diri dengan perkara-perkara lagha, perkara-perkara sia-sia. Kita mengelakkan daripada mendengar perkara-perkara yang lagha, yang sia-sia. Itu perkara-perkara yang mendatangkan maksiat, kita jangan elakkanlah daripada mendengarnya. Kedua, sibukkan diri dengan perkara-perkara yang berfaedah, seperti berzikir ataupun membaca Al-Quran ataupun berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang berfaedah. Itu ya. Yang ketiga, selalu berzikir. Banyak kita kena selalu berzikir. Lebih-lebih lagi zikir la ilaha illallah. Yang dikenal dengan tahlil lisan. Tahlil lisan. Tahlil la ilaha illallah itu panggil tahlil. Tahlil. Banyakkan berzikir dengan la ilaha illallah. Itu tuan-tuan. Habis. Kesan positif daripada memeliharakan lidah itu, memeliharakan telinga. Yang pertama, menyelamatkan diri daripada api neraka. Menyelamatkan diri kita daripada api neraka, daripada dihumban oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam api neraka di akhirat kelak. Yang kedua, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, terhindar daripada mendengar perkara-perkara yang boleh melalaikan kita. Ada 3 kesan positif bila kita memelihara telinga kita. Yang pertama, menyelamatkan diri kita daripada terhumban ke dalam neraka. Neraka ni api tuan-tuan. Bukan macam di dunia ni tak lain. Neraka tu api. Allah Ta'ala humban dalam neraka. Ingat, kehidupan di akhirat Allah Ta'ala sediakan 2 tempat saja. Tak ada tempat ketiga, tak ada tempat keempat. 2 tempat saja. Tempat yang pertama dinamakan syurga. Ya. Itu syurga. Syurga ni tempat nikmat. Itu nikmat, semua nikmat ada di dalam syurga. Sebesar-besar nikmat yang akan dikecapi oleh penghuni syurga ialah dapat melihat zat Allah Ta'ala yang qadir. Itu. Walaupun mata kita melihat zat Allah Ta'ala, tapi dirasain semua keseluruhan tubuh badan kita. Itu nikmat tu tuan-tuan. Tak hendakkah mendapat kecapan nikmat yang paling besar sekali. Itulah nikmat yang paling agung yang akan dikecapi oleh penghuni syurga kelak. Itu. Kemudian yang kedua, tempat azab. Tempat azab. Itu. Kedua-dua tempat ni hidup selama-lamanya. Di dalam syurga pun hidup selama-lamanya, di dalam neraka pun hidup selama-lamanya.
Dalam syurga dia hidup dengan penuh nikmat dalam nikmat syurga. Manakala neraka tempat azab, dibakar setiap hari. Itu jaga tuan-tuan. Jadi dengan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita kena tentukan hala tuju kita. Nak masuk neraka ke nak masuk syurga. Kalau nak masuk syurga, hiduplah kita di atas dunia ini dengan mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu cara dia. Bermula daripada bangun tidur sampailah masuk tidur. Setiap hari macam tu sehingga bila? Sehingga kita mati. Itulah. Itu kalau jalan nak masuk syurga. Jalan nak masuk neraka ada. Itu dengan mengerjakan segala yang Allah Ta'ala larang dan meninggalkan suruhan Allah. Itu. Jadi dengan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita kena tentukan sekarang ni mana hala tuju kita, nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Semua manusia boleh masuk syurga illa man aba, melainkan mereka yang enggan. Semua kamu boleh masuk syurga illa man aba, melainkan mereka yang enggan masuk. Siapa dia yang enggan masuk tu? Yang menentang Allah Ta'ala, yang tak beriman dengan Allah dan tak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang yang enggan masuk. Jadi kita ni yang Allah Ta'ala kurniakan akal yang sempurna, memang kita nak masuk syurga. Itu. Yang kedua, dirahmati Allah. Dan yang ketiga, terhindar daripada mendengar perkara-perkara yang melalaikan kita. Habis. Kesimpulannya dalam bab menjaga telinga, sebagai umat Islam, kita hendaklah menjaga nikmat yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala dengan amanah. Kita kena tunaikan amanah kita. Sebab amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Di padang mahsyar tu. Habis. Yang kedua, telinga merupakan anggota yang menjadi saksi kita di akhirat kelak. Habis. Kemudian anggota yang kedua yang perlu kita jaga, iaitu memelihara lidah. Ya. Pengertiannya, memelihara lidah membawa maksud memelihara mulut dari bercakap berkenaan perkara-perkara yang sia-sia, dan perkara yang haram. Sia-sia ni tak ada dosa, yang haram tu dosa. Itu beza. Habis. Lidah sebagai satu nikmat, nikmat yang paling besar. Nikmat lidah ni ada dua. Pertama, nikmat dunia. Yang ketiga, nikmat akhirat. Apa dia nikmat dunia? Dapat mencapai beraneka jenis makanan, rasa dengan lidah. Itu. Kemudian nikmat akhirat, yang pertama berzikir. Berzikir, tuan-tuan. Orang yang berzikir dengan Allah, berzikir ni tuan-tuan, hidup dia senang, insya-Allah. Itu. Habis. Yang pertama, lidah sebagai satu nikmat, mampu berzikir. Mampu berzikir. Setiap perkara yang kita hadapi, kita cuba latih lidah kita berzikir. Setiap bala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berzikir. Ya. Yang kedua, boleh bertutur kata.
Yang ketiga, jika dijaga dengan betul, boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Lidah tu boleh membawa kita masuk ke dalam syurga bila kita guna dengan elok, tuan-tuan. Dengan banyak berzikir, dengan kita banyak berselawat, dengan kita banyak bertasbih kepada Allah SWT, dengan kita banyak membaca Al-Quran. Habis. Dalil Al-Quran, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta bertanggungjawab, akan disoal di akhirat kelak. Itu ayat 36 surah Al-Isra. Ayat yang kedua, ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan yang diucapkan oleh kita tu melainkan ada didekatkannya malaikat penguasa yang selalu hadir untuk mencatat segala catatan kita. Catatan yang kita bercakap tu. Habis. Dalil yang kedua, hadis Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pendek je hadis ni, tuan-tuan, untuk kita jadikan panduan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik, atau jika tidak, maka diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang benda-benda yang baik, ataupun dia diam. Itu je. Habis. Hadis muttafaqun alaihi. Kemudian hadis yang kedua, mayyutman lima baina lahi ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adban lahul jannah. Barang siapa mampu menjamin untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya, yakni lisannya, dan apa yang ada di dua kakinya, kedua kakinya itu kemaluannya, aku menjamin baginya syurga. Siapa-siapa yang boleh kawal mulut dia dari perkara-perkara ataupun daripada perkataan-perkataan yang boleh mendatangkan dosa, dia boleh jaga mulut dia itu, dan dia boleh kawal kemaluan dia daripada perkara-perkara yang haram, Nabi jamin dia masuk syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Cara menjaga lisan. Macam mana kita nak jaga lisan kita? Yang pertama, bacalah Al-Quran. Cuba kita latih diri kita baca Al-Quran. Kalau kita boleh baca seorang, kita baca seorang. Kalau kita boleh baca dua orang, kita baca dua orang. Kita jadikan membaca Al-Quran tu amalan harian kita, seperti mana yang saya nyatakan di awal tadi. Ajak kawan-kawan kita,
Bukan kita seorang yang nak masuk syurga. Kawan-kawan kita semua nak masuk syurga. Kita hidup di dunia ni, kita berkumpul bukan nak berkumpul di dunia ni saja, tuan-tuan. Kita nak berkumpul sampai dalam syurga. Jadi kita ajak kawan-kawan kita. Ada masa kita membaca Al-Quran. Ada seorang baca, yang lain dengar. Macam mana kita baca Al-Quran di bulan puasa. Ini bulan puasa yang buat. Di bulan tak puasa kita tak buat dah. Cuba kita buat, tuan-tuan. Itu bacalah Al-Quran dan bersemangatlah untuk menjadikan itu sebagai wirid, amalan harian kita. Ya. Yang kedua, jauhilah diri dari sikap menyombongkan diri kita. Yang ketiga, jauhilah daripada terlalu banyak tertawa, terlalu banyak berbicara, dan terlalu banyak berceloteh. Kita hindarkan diri kita daripada terlalu banyak ketawa, terlalu banyak berbicara, dan terlalu banyak berceloteh. Jauhi daripada sifat ria. Yang kelima, menghormati dan menjaga hati orang sekeliling kita. Kesan positif daripada menjaga lidah. Pertama, tidak akan membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Yang kedua, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, dijanjikan syurga di akhirat kelak. Dan yang keempat, disegani dan dihormati masyarakat. Bila kita kawal lidah dan mulut kita daripada perkara yang sia-sia ataupun perkara-perkara yang mendatangkan dosa, kita akan disegani oleh masyarakat dan kita dihormati oleh masyarakat. Kesimpulannya, lidah merupakan anggota yang akan menjadi saksi di akhirat kelak. Lidah kita ni akan menjadi saksi, tuan-tuan, di hari akhirat kelak. Di akhirat kelak, lidah, mulut kita ditutup, disil, disil. Tangan dan kaki bercakap. Lidah tak boleh cakap lah, tuan-tuan. Kedua, jika tidak dijaga dengan betul dan amanah, boleh menyebabkan pemilik mulut tersebut ke neraka. Jadi saksi bohong tak boleh. Saksi bohong tak boleh. Yang ketiga, boleh menyebabkan pemiliknya ke syurga jika dijaga dengan betul. Kalau lidah dia digunakan perkara yang boleh mendatangkan kebaikan dan pahala, seperti berzikir, seperti berselawat, seperti membaca Al-Quran, seperti bertasbih, semua itu wasilah yang membawa kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Kemudian tajuk berikutnya, memelihara perut. Jadi kesimpulan dia, tuan-tuan, seperti mana yang saya nyatakan di awal tadi, saya menyeru diri saya sendiri dan tuan-tuan yang berada di dalam kuliah ini, buat 4 amalan yang saya nyatakan setiap hari. Yang pertama, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala minimalnya 100 kali tiap-tiap hari. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga 100 kali. Yang ketiga, membaca Al-Quran setiap hari. Dan yang keempat, bersedekah. Jadikan 4 ini amalan rutin harian kita. Macam mana kita makan sarapan pagi tiap-tiap hari, makan tengah hari tiap-tiap hari, kan boleh.
Jadi kita jadikan pan ini sebagai makanan batin kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.